Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun dan bertemu sekali lagi pada malam ini. Seperti biasa dalam kuliah santai kita lah, sembang-sembang santai kita malam-malam begini di Facebook dan juga di TikTok, insya-Allah. Baik, terlebih dahulu terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Khairul Nizam Khairuddin, Romli Ali, Persatuan Silat, Kak Jamaliah Jaafar, Neni Ros, Kak Nirma Nasir Singapura, Umi Kalsum, Nur Syuliana, Mardiah Hussein, terima kasih banyak. Baik, begitu juga sahabat kita di TikTok, Apai 6 ke 16, 6 Hafizul Hakim 1, Waalaikumsalam. Irfan 824, terima kasih. I am apa tu, Abang Cip kita, Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya dah tunaikan janji saya. Terima kasih abang. Ramai yang follow saya tadi berkat usaha abang mempromosikan video live saya tadi tu. Alhamdulillah ramai yang follow dan saya dah follow back balik. Alhamdulillah. Untuk kita share apa yang patutlah tak, kita kongsi-kongsikan kebaikan-kebaikan yang ada, insya-Allah. Terima kasih semua geng TikTok, terima kasih geng Facebook, insya-Allah. Alright, terima kasih Tuan Haji Ghazali, Ruhi Isma, Kak Sabri Abu Samad, Abah Hang Kasyaf, Bazir Aziz daripada Muar Johor, Kak Jamaliah Sanusi, Sarunah Mahadi, Kak Rohana Rejab, UTS, Umur Abu Hurairah. Hujan lebat, oh seronok ya. Kan bila dah lama panas, dengar hujan lebat, rasa seronok pula dah. Bila hujan pula nak panas. Manusia macam itulah tak. Macam itulah. Okey, terima kasih semua, insya-Allah. Siti Azhar Zakaria, Kak Zaleha Adnan, terima kasih. Okey, sahabat sekalian, malam ni saya nak kongsi satu hadis. Hadis ni memang saya seronok kan. Lepas tu saya letak tajuk, saya letakkan tajuk dekat Facebook, akhirnya mati itu pun mati. Tajuk ngeri sikit ni kan. Akhirnya mati itu pun mati. Mati yang kita sebut mati tu, dia pun mati juga besok. Dia pun mati juga. Terima kasih. Hati-hati memandu tu abang, bro Simen kita, abang Cip kita memandu ke mana tu, kan hati-hati, insya-Allah. Tajuk hebat bang, memang tajuk hebat. Tapi dekat TikTok ni saya tak boleh tulis tajuk lah. Bukan tak boleh tulis. Tadi saya tulis
kuliah santai pun tak lepas kan. Dia kata wording dia tu kena ban nanti. Jadi saya pun tak berani nak tulis. Lah kali saya tulis Assalamualaikum aja. Kan. Boleh lah macam tu tak. Okey. Baik, hadis ni dia ada banyak riwayat lah. Yang saya ambil daripada Imam Muslim. Hadis Imam Muslim. Thank you bang, berhenti sekejap dengar kuliah. Terima kasih banyak bang, support. Alhamdulillah. Baik. Jadi sambil-sambil ni mana yang kita boleh share di Facebook atau TikTok, kita sharekan lah. Kan? Mana tahu, macam saya selalu sebut lah, dengan asbab kita share ni, mana tahu manusia lain boleh berubah kan. Menjadi asbab manusia berubah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya kita. Itu yang syok tu. Bila penyebabnya kita, orang lain berubah, asbabnya kita, alhamdulillah besar pahala tu. Kan, besar pahala, jangan buat main. Kan, macam abang Simen kita, dia sharekan kuliah saya, promosikan saya punya akaun, banyak pahala abang dapat tu bang. Kan, setiap kali saya live abang ada pahala, setiap kali saya post apa tu video-video abang dapat pahala. Nampak senang aja nak dapat pahala ni, dan dosa pun senang juga sebenarnya kan. Dua-dua senang, kita kena memilih aja. Alright, cuba kita tengok hadis ni. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila besok di akhirat. Ini cerita syurga neraka ni. Ini cerita syurga neraka. Di akhirat besok, kata Nabi, apabila ahli syurga semua dah masuk syurga. Ahli syurga semua dah masuk syurga. Kan? Dan ditutup pintu syurga. Dan apabila ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, lalu ditutup pintu neraka. Tengok bila geng syurga masuk syurga, lepas tu geng neraka pun masuk api neraka, lalu apa jadi? Nabi SAW menyebut, kemudian didengarkan kepada manusia itu satu panggilan suara. Ada satu panggilan suara. Baik, panggilan suara tu disebut macam mana? Dia sebut, wahai ahli syurga, wahai ahli neraka. Ahli syurga pun dengar, ahli neraka pun dengar. Ini ceritanya semua dah masuk syurga, semua dah masuk neraka. Bila masuk, tutup semua pintu. Pintu syurga pun tutup rapat, pintu neraka pun tutup rapat. Kemudian kata Nabi, mereka mendengar satu suara yang menyebut begini. Disebutkan bahawa Allah Ta'ala memanggil malaikat membawa zat mati. Faham betul-betul tak? Okey, dia macam ni, kita akan mati kan. Yang kita sebut mati itu, mati itu dibawa oleh malaikat Allah di hadapan Allah. Bila Allah kata, wahai malaikat, engkau bawa zat mati itu, yang kata orang ni mati, orang ni mati, orang ni meninggal dunia, mati itu, mati itu dibawa. Mati itu Allah suruh malaikat bawa mati itu. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, mati itu dibawa dan dijelmakan dalam bentuk seekor kambing hitam. Kambing hitam. Kambing warna hitam. Lalu Allah suruh malaikat sembelih kambing tu. Ingat, kambing tu simbolik kepada mati. Lalu bila Allah suruh malaikat sembelih kambing itu, lalu malaikat pun sembelih. Lalu setelah matinya kambing itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikat, wahai seluruh penduduk syurga dan penduduk neraka, mati telah pun mati pada hari ini. Boleh faham tak?
Terima kasih abang bagi coklat banyak. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki abang. Amin ya Allah. Jadi bila disembelih zat mati itu, maknanya tak ada dah mati. Dunia ni kematian tu masih ada kan? Masih ada mati lagi. Masih ada kematian lagi. Maknanya kita akan matilah. Mati tu masih ada. Tetapi apabila di akhirat besok semua dah masuk syurga, semua dah masuk neraka, Allah panggil malaikat bawa seekor kambing. Kambing itulah zat kepada mati. Maka disembelihlah kambing itu, lalu dibawa dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matilah mati pada hari ini. Kan bang, banyaknya roti canai bang, kembung perut. Terima kasih bang. Allah murahkan rezeki abang, panjang umur insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi setakat saya cerita ni insya-Allah boleh faham kot no. Saya cuba guna bahasa yang paling mudah ni, kan, yang paling mudah. Yang paling simple. Maknanya poin saya nak sebut hadis ni ialah di akhirat tak ada mati dah. Apa dia? Tak ada. Terlupa. Share. Audio kuliah tak ada. Baik. Jadi nak disebutnya tadi, di akhirat tak ada dah mati. Lalu Allah pun berfirman pada penduduk syurga, wahai ahli syurga, bergembiralah kamu kerana tidak ada lagi mati selepas ini. Terima kasih Dayana Fitri, faham katanya. Alhamdulillah. Kan ustaz tak nampak sangat, tulisannya halus. Jadi nak sebutnya, Allah kata wahai ahli syurga, bergembiralah kamu dalam syurga sebab tak ada mati selepas ini. Lalu Allah sebut juga wahai ahli neraka, berduka citalah kamu, celakalah kamu, bersedihlah kamu, menangislah kamu, meraunglah kamu, kerana tidak ada lagi mati selepas ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang saya sebut tadi kan, kerisauan kita tu. Dunia ceritanya mati. Pak Cik ada sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Pak Cik panggilnya aku. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, maknanya masuk dalam syurga tak mati-mati dah. Masuk dalam neraka tak mati-mati dah. So, boleh tak kita sama-sama malam ni cuba imaginekan sejenak, cuba bayangkan sekejap saja tak, kerisauan dunia, pinjaman dunia, betul kan? Cuba kita bayang sekejap saja. Allahu Akbar. Kalaulah ditakdirkan, insya-Allah, tolong aminkanlah ya. Amin ya rabbal alamin. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, semualah yang menonton, yang bersama malam ni, Allah izinkan kita masuk syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seronok. Pasal tak ada mati. Dunia ni jadi tak seronok sebab apa? Sebab dia ada mati. Kan? Sebab dia ada mati. Tiap-tiap hari kita tengok laporan COVID-19, ada mati tak? Makin tinggi jugalah kematian tu setiap hari kan. Jadi itu dunia. Tapi dalam syurga tak ada mati. Yang lebih mengerikan, dalam neraka besok pun tak ada mati. Allahu Akbar. Jadi kalaulah manusia boleh orang kata memikir sekejap tak, merenung sejenak tentang kehidupan akhirat, saya rasa orang tak berani buat jahat kan. Orang akan takut nak buat jahat sebab dia tahu akhirat besok mati, aku kena belasah ni, aku kena humban dalam neraka, lepas tu tak mati-mati. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau mati boleh tahan kira lagi. Sebab itu sekejap saya tengok Facebook.
Ustaz tak rasa ke yang pandemik sekarang ni macam terdapat dalam surah Yusuf, 7 tahun waktu subuh dan 7 tahun waktu kemarau. Allahu Akbar. Betul Kak Zaliha Adnan, ada relate dia tu, kan. Sebab benda tu Allah, sebab semua cerita dalam Quran ni adalah kisah yang benar, dan dia pasti akan terjadi apa yang Quran nyatakan itu. Jadi kita yang belajar agama, kita tahu, oh zaman Nabi Yusuf pernah berlaku, kan, 7 ekor lembu kurus menelan lembu yang gemuk, kan, gambarannya 7 tahun kemarau, 7 tahun waktu subuh, apa semua itulah kisah yang panjang. Jadi sebenarnya kita boleh ambil iktibar itu, kan. Untuk pandemik ni yang dah masuk tahun kedua lah kita kata, kan, daripada ujung 2019 ni dah 2021, dah dekat setahun setengah lah lebih kurang. Jadi wallahu alam, tapi kalau melihat kepada situasi semasa ni, mungkin, bukan saya nak, tapi mungkin dia akan drag lagi lah. Mungkin dia masih panjang, tapi masih ada yang berhati-hati juga Ustaz, walaupun dah tahu kesilapan tu, tapi masih ada yang berhati jahat. Betul, sebab hati manusia ni ialah, kan, dia direbut oleh malaikat dan iblis. Kalau orang yang hatinya ditakluk oleh malaikat, maka insya-Allah dia jadi orang baik lah. Sebab itu orang kata bila orang tu baik, baik macam malaikat. Orang cakap macam tu, kan. Kalau orang tu jahat, jahat macam setan dia ni, macam setan. Itu ayat yang orang biasa guna, kan. Dan memang ada pun kebenaran benda tu. Jadi disebabkan faktor itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tugas kita ialah berusaha untuk mendalami, untuk memahami kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, memahami ilmu-ilmu agama, memahami kebaikan yang ada, supaya ialah kita lebih berhati-hati, kan, kita lebih berwaspada, jangan terpengaruh. Ialah dunia ni dia punya attract, dia tarik kita tu sangat kuat, kan, magnet dia kuat. Dunia ni magnet dia sangat kuat. Kita senang tergoda dan terpesona. Kan ada lagu dalam TikTok tu, kan, terpesona. Lagu tu orang buat lagu tu, kan. Jadi kita senang terpesona dengan dunia ni, kan. Kalau kita, saya selalu guna perkataan skru longgar, kan. Kalau skru kita longgar, habislah, kan. Na'udzubillah. Baik, mimpi api neraka dan perbalasan, apa cerita dalam Quran mimpi api neraka? Tak pastilah. Saya kalau bab-bab mimpi ni saya tak erti sangat, kan. Maknanya kalau mimpi neraka tu, yalah, itu mungkin salah satu kita panggil Allah bagi ingat. Bukan makna kita jahat, dah, Allah sayang kita, kan. Kita anggap gitu je. Allah sayang kita, Allah suka kita, dia nak peringatkan kita. Dia bagilah mimpi neraka ke, azab kubur ke apa, kan, nak bagi kita tersentak lah sikit, macam tu. Apa tujuan setiap kelahiran kita buat akikah? Wajib ke Ustaz? Dulu masa kecil-kecil orang tua cakap binatang tu tunggangan kita di akhirat. Bagaimana dengan orang yang tidak ada kemampuan buat akikah? Cik-cik tanya. Baik, mati dalam iman. Mati dalam iman. Kak Sarimah Diman, tak dapat link. Itulah Ustaz, sebab tak sempat nak hantar link tadi, terlupa pula dah malam ni, kan. Nak hantar kat kita punya grup tele tu, kan. Jadi minta maaf, tak apa. Saya pun kelang kabut pula hari ni. Memang hari ni jadual padat, macam-macam kuliah daripada pagi tadi, kan. Padat sikit. Baik, balik cerita akikah tadi, hukumnya sunat sahaja. Akikah ni makna orang yang melahirkan anak itu sunat diakikahkan. Maksud diakikahkan ni berdasarkan hadis Nabi SAW, kalau kita dapat anak perempuan sunat seekor, kalau anak lelaki 2 ekor kambing, kan. Anak perempuan sunat seekor kambing, anak lelaki sunat 2 ekor kambing kalau mampu.
Kalau tak mampu, anak lelaki seekor kambing pun tak apa. Kalau tak mampu, tak sembelih kambing pun tak apa. Tak buat pun tak apa. Tapi kalau ada kemampuan, elok dia buat. Bila nak dibuat? Sunatnya pada hari ketujuh kelahiran. Katalah hari ni lahir, kira sampai hari ketujuh, minggu depan, hari tu buat akikah. Habis kalau kena hari tu bulan Ramadan, macam mana Ustaz? Kan? Dia beranak-beranak pun hari tengok nak bulan tu, dah tahu dah seminggu, cukup 7 hari. 7 hari tu sunat bagi nama yang baik-baik, kemudian sunat dia akikahkan, buat majlis makan kenduri sikit, kambing. Dan yang ketiga, sunat dicukurkan rambut. Dan rambut itu ditimbang untuk dinilai dengan harga perak ataupun emas lah, kata ulama'. Itu ada perbahasan sikit. Sunat sahaja. Dan ada pandangan juga, tujuan dibuatkan akikah ni supaya pertama sunnah Nabi lah. Yang kedua, supaya mudah-mudahan anak yang membesar itu jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Dan ada pandangan juga yang menyebut yang menyebut bahawasanya di akhirat besok dia jadi tunggangan. Tapi itu sebenarnya lebih kepada korban, kan, binatang korban yang kita sembelih itu. Itu ada pandangan. Baik, Ustaz, kalau anak yang tak sah taraf, bagaimana dengan akikahnya? Maaf, saya tak faham, Ustaz. Boleh tanya. Mana saya boleh jawab? Saya jawab, insya-Allah. Baik, kalau yang anak yang tidak sah taraf ni, ialah maknanya orang kata anak luar nikah lah tak, bahasanya. Dia, ibu dia tu lah, keluarga kita panggil, betul lah, dia memang tidak sah taraf. Tapi dia boleh dijadikan anaknya sendiri kalau ibunya menyusukan dia 5 kali kenyang apa semua itulah, kan, jadi anak susuan dan sebagainya tu, supaya boleh jadi mahram kepada ayah dia yang tidak sah taraf tadi, kan. Jadi cuma untuk akikahnya, kalau mak ayah dia mampu, walaupun itu bukan mak, orang kata mak betul, mak sebenar ataupun ayah sebenarnya, selalu bukan ayah sebenar lah tak. Jadi boleh juga kalau dia ada kemampuan nak buat, dipersilakan buat. Ataupun maksudnya anak yatim. Kalau anak yatim, katalah dia lahir meninggal, mak ayah dia meninggal lah, dia lahir yatim, contoh gitulah. Jadi boleh dibuat oleh mungkin atuk dia ataupun nenek dia ataupun pak saudara dia ke, pak cik dia ke, mak cik dia, boleh. Dan tempoh buat tu sehingga sebelum umur anak itu akil baligh, kan. Kalau waktu 7 hari tu, hari ke-7 tu, itu paling terbaik lah. Tapi kalau hari ke-7 tu ada kekangan, kan, mungkin macam musim-musim sekarang tak boleh buat majlis ke apa, kan, kita tunggulah 2-3 tahun ke depan dah lega sikit, kita buat, boleh juga. Yang penting akikah itu sebelum akil baligh, umur dia. Umur akil baligh ni lebih kurang, kalau lelaki 15 tahun, kan, atau perempuan 12 tahun, biasa gitulah. Tapi kalau dapat buat dalam umur-umur baby tu, 2, 3, 4 tahun tu, cantik lah, kan, kalau kita tak dapat ambil hari ke-7. Tapi ingat, kesemuanya ini adalah sunat sahaja. Buat sekaligus 2 ekor ke Ustaz? Kalau mampu, sekali harung je, senang. Kita pun tak penat, kan, majlis pun jalan elok, lancar, kita pun tak berserabut kepala otak kita tak. Macam tu. Terima kasih Nura, Aurora, faham, alhamdulillah. Mana yang Ustaz boleh jawab, Ustaz cuba jawab lah, insya-Allah. Baik, terima kasih semua yang bersama ni. Saya tak ada nak sebut nama ni, banyak ni, Kak Akmal, Zuhair, Abang Ismaidin, Kak Mun, Dia Amri. Dia Amri lama tak masuk kan, Kak Syam, Kak Faridah Kadir, terima kasih banyak. Geng-geng Facebook Cikgu, Cik Sal Zimi. Kalau geng apa tu TikTok ni adalah Afiq Pro, Anura, kemudian tadi Abang
chip kita kan. Dah ramai lagi lah, insya-Allah. Baik, sambung balik huraian kita tadi. Maknanya bila kita ketahui di syurga dan neraka besok tidak ada lagi kematian, kan? Tak ada lagi kematian, maka apa yang kita kena risaukan ialah apa tu? Kejap nah. Yang kita kena risaukan ialah masa depan kita di akhirat lah. Kan, kita risau juga masa depan kita di akhirat nanti, kan? Kita tak nak apa yang kita buat di dunia yang seketika ni menyebabkan kita merana di akhirat selama-lamanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan buat pasal, tuan-tuan, kan? Jangan buat pasal. Jangan. Sebab kita kena ingat macam ni, ambil kefahaman para sahabat Nabi pesan pada kita radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Para sahabat pesan dengan kita, ingat, dunia adalah tempat berpenat lelah, akhirat adalah tempat kita berehat. Boleh dapat tu? Dunia tempat berpenat lelah, akhirat tempat kita berehat. Boleh dapat ni? Baik. Dunia tempat berpenat lelah, kan? Kita nak semayang penat, mengaji penat, kuliah penat, buat live penat. Buat live penat kan? Ni ada 2 tripod ni saya pacak, satu Facebook, satu TikTok, kan? Mujur ada 2 tripodnya. Kan? Jadi lepas tu nak set up lagi, nak tulis tajuk lagi, terlupa pula bagi link dekat grup. Aduh, macam-macam cabaran, kan? Memang penat. Besok nak bangkit subuh lagi penat, pergi haji umrah penat, tunggu giliran haji lagi penat. Kan? Kita daftar tahun ni 2021, gilirannya tahun 2000 berapa 2090 ke 2100 apa. Kan lambat lagi tu. Kan, jadi itu giliran saja, tak ada masalah yang tu. Cuma nak sebutnya, ambillah peluang yang ada ni, sahabat sekalian. Kita ambil peluang yang ada supaya kita tidak menyesal besok. Dan kalau dah masuk syurga, itu cerita lain. Nah, itu satu keuntungan. Sebab sahabat Nabi kata dunia ni tempat kita berpenat-penat. Betul Ustaz. Semoga yang hadir ini dimudahkan urusan dunia akhirat. Amin. Terima kasih Cik Ina 13 doanya. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sebab akhirat tu tempat kita berehat. Jangan diterbalikkan. Dunia tempat berehat, bimbang-bimbang akhirat kita penat. Biarlah penat di dunia, kita berehat di akhirat, insya-Allah. Jangan berehat di dunia, bimbang-bimbang, penat di akhirat. Jangan buat pasal. Zaril 19, Waalaikumsalam. Salam kenalan. Salam kenal. Terima kasih Zaril. Follow Ustaz dekat TikTok, insya-Allah. Baik. Sahabat Nabi dah pesan, biar penat atas dunia. Kan? Ingat pesanan ulama. Kita buat ibadah penat. Ulama kata penat itu akan hilang, tetapi pahalanya berkekalan. Tuan-tuan penat bangkit subuh tadi, penat sampai pukul berapa je, sekejap je kan, lepas tu hilang penat dah. Terkedaraan nasi lemak pagi tadi, hilang penat. Kan? Ni malam ni penat, sekali tidur, besok pagi jaga, hilang penat dah. Ulama kata buat ibadah tu penat akan hilang, tetapi pahalanya akan berkekalan. Begitulah dosa, kata ulama. Buat dosa penat, mencuri penat, merompak penat, berzina penat, membawang penat, menganjing orang penat, macam-macam lah kan, kalau bahasa-bahasa kasar hari ni.
Dan penat itu sama juga, kata ulama, penat akan hilang tetapi dosanya berkekalan. Allahu Akbar. Itu yang kita takut tu. Tak usah cakap lah, penat ni semua orang ada, tuan. Kan? Kadang orang jumpa kami, ustaz, ni cerita masa sebelum Covid lah kan. Jumpa ustaz, saya letih lah ustaz, penat lah ustaz buat ibadah, letih. Dia mengadu kat ustaz. Kan, letih lah ustaz, letih lah ustaz, letih lah ustaz. Lama-lama saya yang letih. Lama-lama ustaz yang letih tak. Aduh, macam-macam kan. Betul ustaz, takut. Semoga saya istiqamah hal-hal begini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita istiqamah. Kalau manusia mengerti pengertian hidup di dunia. Allahu Akbar. Mari ramai-ramai tengok ceramah ustaz. Terima kasih Zaril. Kan, kita share-share. Dia 1976 join. Terbaik dia. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dia tu bini aku. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu maknanya biarlah kita penat di dunia, jangan penat di akhirat, kan? Oh, penat. Memang penat, tuan. Nak berzikir tau. Sebab tu saya pernah sebut dalam kuliah saya, kan? Mungkin di TikTok ni barulah saya join. Tapi kalau di Facebook saya dah lama dah buat live ni. Saya selalu sebut, cuba tuan-tuan buat list. Cuba buat senarai, buat listing, buat senarai. Ada tak dalam Islam, dalam agama kita ni, satu ibadah yang kalau kita buat dia tak penat? Kalau ada, tolong abang mai Ustaz. Kan, kalau ada tolong bagi tahu. Tak, cuba cari satu amalan yang kalau kita buat tak penat. Tak payah cari, jawapan dia memang tak ada. Semua ibadah dalam Islam ni semua penat. Ni, dengar kuliah malam ni penat. Dengar saja, bukan ceramah. Yang ceramah aku. Kan, yang ceramah saya. Tuan-tuan ni ibu dengar, tengok muka ustaz kan, dengar je. Penat aku dengar ustaz ni ceramah tak. Ni yang berceramah lagi penat. Bila nak habis ceramah ustaz ni, bawa-bawa bertenang. Nak habis dah ni, nak habis dah. Kita santai-santai je kan. Relax-relax, bawa-bawa bertenang semua no. Relax je, relax. Bawa-bawa bertenang. Jadi tak ada tuan-tuan, semua ibadah penat. Kan? Kita puasa penat, haji penat, berzikir penat, bangkit sembahyang subuh penat, ambil air semayang penat. Semua penat. Berzikir tu, subhanallah, walhamdulillah, penat ke tu? Walaupun zikir dalam hati kan. Kalau ikhlas insya-Allah tak ustaz. Betul? Ni saya cerita dasarnya. Pada asas basicnya memang memenatkan. Tapi bila kita buat dengan penuh istiqamah, kesungguhan, keseronokan, keikhlasan, memang tak rasa penat lah yang tu kan. Penat pun dia akan hilang terus saja kan. Dia cepat akan hilang. Ustaz, kenapa ya kalau buat konten bukan-bukan ramai yang komen? Itulah tu Zaril kan, akhir zaman ni macam tu lah tak. Kalau buat konten yang bukan-bukan, banyak betul komen ni, beribu komen. Kena ustaz punya tazkirah 1-2 komen je kan. Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Akhir zaman dia begitulah. Kita boleh salahkan juga kan, itu fenomena yang ada. Tapi kita cuba nak, orang kata, mengimbangkan situasi itulah, insya-Allah. Sedekah buat puasa kebanyakan buat, tapi solat tak buat, boleh ke masuk syurga ustaz? Cantik soalan acik-acik kan. Dia kena ingat gini je, Nabi pernah sebut perkara pertama yang akan dihisap, yang akan dikira, yang akan dihitung di alam barzah dan di akhirat besok, padang mahsyar, ialah solat. Kalau solatnya cantik, sempurna, elok, yang lain semua akan elok. Tapi kalau solatnya sangkut, lain semua akan sangkut. Itu je jawapannya. Masuk syurga tak masuk syurga, itu kerja Allah kan. Tapi asasnya bimbang-bimbang tak masuk lah. Sebab basic agama kita adalah tiang. Basic agama kita ni tiang. As-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama.
faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang dirikan solat dalam hidupnya, tak pernah tinggal solat, dia menegakkan agama dalam dirinya. Siapa yang meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agamanya. Kalau agama dah runtuh, lain semua habis, kan? Bimbanglah yang dia buat puasa, yang dia buat sedekah, bimbang pahala tu reject, kan? Pahala tu reject sebab dia punya main dia tu solat tu tak ada. Oh, bahaya tu, kan? Sebab itu kok mana pun ustaz-ustaz kita pesan jangan tinggal solat. Kita nakal lah kok mana pun tak. Kita ni jenis suka mengusik orang kok mana, nakal-nakal tu biasalah. Saya pun nakal-nakal juga sikit, kan? Jangan tinggal solat. Kita sibuk dengan dunia macam mana pun jangan tinggal solat. Terima kasih Apai, ubah dari biasa pada luar biasa. Betul. Kita upgrade diri jadi luar biasa. Biasa tu biasa-biasa je. Kita nak upgrade jadi luar biasa. Saya nak bagi mak saya tengok ceramah ustaz. Mak suka. Alhamdulillah. Kirim salam kat mak tu, Zaril. Ceramah agama adalah taman syurga, kan ustaz? Boleh doa banyak-banyak. Boleh. Kan? Nabi dah kata dah, bila kamu lalu di taman-taman syurga, singgahlah. Nabi sebut tu dalam hadis. Nabi beritahu kat sahabat ni melonggok tu. Nabi kata, wahai sahabat sekalian, bila kamu berjalan, kamu nampak taman-taman syurga, singgahlah taman tu. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, taman syurga tu apa? Kan, taman syurga tu apa? Taman syurga tu majlis ilmu. Oh, mak jawab tu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih makcik sudi dengan ceramah anak anda yang tak seberapa ni. Terima kasih makcik, kan. Jadi taman syurga tu inilah majlis ilmu, walaupun ni online, tak apalah nak buat macam mana, kan, musim-musim Covid ni. Kalau betul-betul dalam sebuah masjid, itu lagi terbaik lah majlis ilmunya, kan. Tapi kalau online ni, secara online boleh doa, tak ada masalah, insya-Allah. Sekejap nah. Assalamualaikum ustaz, mimpi saya dah lama dah, 20 tahun. Masa tu tinggal di tempat lain. Dalam mimpi sama tempat, di sini nampak kiamat, nampak di sini ustaz dalam Quran. Semua orang Islam meninggal, tapi saya nampak. Oh, pening tak ayat ni, kan? Tapi macam saya sebut tadi lah, mimpi kiamat ke, mimpi wahara ke, mimpi kubur ke, mimpi azab ke, itu sebenarnya Allah sayang kita tu. Dia nak bagi peringatan. Kadang-kadang kita terlajak, kan, dia nak cuit kita sikit. Macam tu lah. Kita ambil yang positif, kan. Cuma janganlah kita pula sampai menyebabkan mimpi tu kita pula jadi tak ketahuan, kita pula jadi takut tak ketahuan dan sebagainya tak. Itu yang kita tak maulah. Biar mimpi sekadar mimpi saja. Ambil pengajaran dan kita merenung sikit, kenapa aku mimpi pelik-pelik gini ni? Kan, ambil pengajaran. Sebab itu balik cerita tadi, Nabi kata rugilah orang yang lalu taman syurga, kebun syurga, tak masuk, tak singgah. Ni kalau Facebook pun super lah, TikTok pun sama, kan. Kita ni scroll kan. Kita scroll handphone ni bukan handphone, ni tab, kan. Kita scroll, nampaklah yang berjoget-joget, yang buat motivasi, yang ceramah. Kan ceramah tu majlis ilmu, kan. Kenapa tak singgah? Ni ceramah laju je tolak, tak nak aku ustaz ni, tak apa-apa, tak. Kesian kat ustaz. Kan, kesian kat ustaz. Jadi singgahlah, kan. Macam kita lalu kebun, kita naik motor, naik kereta, tiba-tiba nampak kebun Musang King. Oi, gila kau tak singgah. Musang King kot, kan. Singgah tuan-tuan. Cari tukang kebun pula dah. Cari tuan tanah kedaung tu, tuan kebun tu, kan. Ji, minta durian 1-2 biji boleh? Masuklah ustaz, kata. Habis satu keluarga masuk, kan. Kebun, orang suka duduk dalam kebun. Tiba-tiba kita tak singgah. Kebun tu pula kebun syurga tau, bukan kebun Musang King, bukan. Syurga punya kebun. Tapi orang tak singgah.
Kan? Itulah rupanya. Bukan penat Ustaz, subuh mengantuk. Memanglah. Kan, nak bangun tahajud pun penat kita kan. Orang kata bercinta nak bangkit. Macam tu kan. Pertama kali tengok ustaz online, nama ustaz pun tak tahu, kesian. Hit. Saya pun tak tahu nama hit yang sebenar. His. Nama saya Abdul Rahim bin Muhammad Nasir, ataupun orang biasa panggil Ustaz Rahim Nasi. Zainal, kau gelak tu sangking tu. Betul lah saya cakap kan. Nama saya Ustaz Rahim Nasir, ataupun orang panggil URN. URN ni singkatan pada Ustaz Rahim Nasir lah. Kalau di TikTok ni nama saya Ustaz Bambam. Bambam. Bambam tu Bambam. Gempal-gempal sikit macam tu lah. Kan. Saya minta halal Ustaz datang kebun Ustaz. Sila. Petiklah buah banyak mana pun. Kan. Saya halalkan. Bukan ilmu saya pun. Saya share-share je. Apa pun sahabat kita His, terima kasih banyak sudi menyinggah Ustaz punya live malam ni kan. Jadi boleh singgah lagi lah insya-Allah. Mudah-mudahan. Besok kita ada kuliah lagi. Besok tak ada. Besok kita ada baca Yasin. Tak. Sekejap nah. Syurga tu ada air terjun yang cantik. Betul Ustaz? Bukan air terjun je, segala jenis air sungai, air terjun, pemandangan yang indah, kebun-kebun, istana. Istana kalau kita pergi KL kan, Ustaz duduk Sungai Buloh, dekat lah dengan KL, 40 minit sampai lah. Kalau lalu istana negara yang baru tu kan, yang kuning tu, kita pun teringin bila aku nak boleh masuk kan. Nak dapat datuk tak ada harapan Pak Gaya. Jadi tengok meleleh helio, tengok syurga tu kan. Tengok syurga pula dah. Tengok istana tu. Bayang besok dalam syurga ada istana, ada mahligai, pelamin. Boleh bersanding atas pelamin besok. Boleh bersanding atas pelamin. Saya Kijo Hospital Sungai Buloh. Dekat sangat Ustaz. Dekat. Ustaz dekat ni, Sarjana Utama Sungai Buloh. SU kan. Dekat dengan Elmina dengan Puncak Alam tu lah, area tu lah. Mungkin Aurora tahu kot kan. Assalamualaikum dan selamat malam Nazsyah 1121. Waalaikumsalam. Baik. Saya singgah Ustaz, mungkin Ustaz perasan. Okey, dalam neraka tu di dalam gua. Betul ke Ustaz? Neraka bukan di dalam gua. Dalam neraka ada gua. Bukan neraka dalam gua. Dalam neraka tu ada gua. Dia macam tu. Dia neraka ni sahabat sekalian. Ni kita kena buka topik lain ni, bab neraka ni kan. Memang dekat sangat tu kan. Ke hospital pun dalam berapa minit je kan, dalam 25 minit macam tu lah, 20 minit macam tu kot. Dia macam ni. Nanti insyaAllah lah, nanti saya buka satu topik syurga dan neraka asing-asing lah. Biar seronok kita nak seimbang kan. Jadi neraka ni Nabi kata dia sangat dalam. Dalam neraka tu sendiri ada jurang-jurang, ada gaung, ada gua-gua, ada kawah-kawah. Lebih kurang gua lah, kawah-kawah, gaung-gaung tu kan. Dia ada gaung. Lepas tu api dia warna hitam. Api neraka ni warna hitam. Ariyah. Waalaikumsalam. Api neraka ni asam merah, akhirnya hitam legam. Dan ulama kata Nabi sebut juga dalam neraka tu gelap gelita. Allahu Akbar. Takut jangan buat main tuan-tuan. Kan? Faridah Kadir kali kedua tengok ceramah Ustaz. Terima kasih Faridah, Kak Faridah kita di Facebook. Sudi-sudilah tengok lagi ya. Jangan jemu pula. Kalau jemu cari Ustaz lain kan. Tak ada masalah, saya okey je. Nak dengar saya pun tak apa. Dengar ceramah Ustaz Dasuki boleh. Kawan-kawan saya je semua Ustaz tu kan. Ustazah Semak ke siapa je lah, dengar je lah. Asal bermanfaat kan. Bismillah, tak ada masalah.
Jadi kalau dengar kuliah saya, itu makna rezeki saya lah, kan. Ustaz, cerita ni dah lama. Orang cakap nampak orang nak meninggal Kulu Kili. Saya nampak dan tanya depan Ustaz. Tanya depan-depan. Suara saya tak boleh keluar. Malaikat tarik suara. Dalam 3 minit ada balik. Kan. Jadi, yelah, itu cerita mimpi tadi lah kot. Jadi, apa pun sebenarnya sahabat sekalian, ni saya nak tutup sikit kan pada malam ni. Iaitu, nanti kita akan sembang lah bab syurga, bab neraka, nanti kita sembang lain. Sebab cerita tu seronok sebenarnya, sebagai ingatan, sebagai orang kata apa, mengingatkan kita bersama, jangan terlajak sangat, jangan lawan hukum agama kan. Walaupun kita jahil, kita belajar pelan-pelan, sikit-sikit. Allah suka, tak ada masalah. Allah sayang kita semua kan. Jadi kita kena menyayangi diri kita dengan cara taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ni lama pula rasanya. Dah pukul 10 dah ni. Jadi saya akan berhenti dulu di sini. Insya-Allah malam besok, ini peringatan bersama. Malam besok tak ada kuliah, cuma kita ubah sikit, kita buat baca Yasin. Sebab besok malam Jumaat kan. So rutin saya, kita buat baca Yasin. Saya baru masuk first time lah Ustaz. Alhamdulillah banyak manfaat. Terima kasih. Thank you friend saya. No problem. Aurora. Payah betul sebut. Kan. Jadi malam besok sekitar pukul 7.45, 7.50 macam tu lah. 7.45, 7.50. Kita start baca Yasin sama-sama. Ustaz akan pimpin, kita baca sama-sama. Lepas tu kita buat tahlil arwah lah. Dan kemudian kita tutup dengan doa. Dengan doa insya-Allah. So, siapa-siapa nak join malam besok, dekat Facebook pun boleh, dekat TikTok pun boleh. Kalau Facebook, saya buat di audio kuliah. Page audio kuliah. Kalau TikTok, dekat TikTok saya lah, Ustaz Bambam. Jadi siapa nak join malam besok, dipersilakan. Standby dengan buku Yasin kita lah, ataupun apps Yasin Quran kita. Atau kalau dah hafal, tak payah apa-apa dah lah. Tapi elok juga kita tengok, dapat pahala juga kan. Pahala melihat surah Yasin tu, selain pahala baca juga. Yang tu saya punya rutin setiap minggu lah. Malam Jumaat kita baca Yasin. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat itu kuliah. Dan saya punya kuliah saya buat lepas Isyak pukul 9 suku malam setiap minggu insya-Allah. Kalau ada perubahan saya beritahu. Kalau ada penambahan kuliah pun saya beritahu. Macam pagi tadi, hari ni saya 3 kuliah. Penat lah kan. Itu cerita penat tadi tu kan. Tapi seronok kan. Kuliah pukul 9.30 pagi tadi, pukul 1 tengah hari tadi, ni sambung pula lepas Isyak. Itulah rutin saya. Cuma untuk kuliah siang tu dia jarang-jarang ada lah, kecuali ada seorang masjid yang minta, terutama pejabat lah kan. Selalu pejabat lah kuliah-kuliah Zuhur ni. Kalau siang tu kuliah duha tu selalu muslimat, kan, insya-Allah. Jadi boleh juga buat dekat arwah orang tua saya 4 orang. Ya, boleh. Nasyah 1121 kan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nur Arzimah Muhammad. Sama-sama. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang saya nak share pada malam ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Saya minta maaf, terima kasih banyak yang komen, terima kasih banyak yang share. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah merahmati kita, Allah Ta'ala memanjangkan usia kita dalam kebaikan. Terima kasih banyak semua. InsyaAllah saya nak join, saya minat bab kuliah. Sila Aurora. Beres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Butterfly 76. Cik Na 13. Amin. Assalamualaikum Ustaz, baru join. Yang TikTok ni boleh sekejap nah. Saya nak perhabis yang Facebook ni. Sekejap lagi saya corner lagi TikTok sekejap. Kita sembang sikit je. Sekejap.
Baik, jadi itu saja, insya-Allah. Saya minta maaf mana yang tercicir nama yang tak sempat saya sebut tadi, saya tak baca komen ke apa, saya minta maaf lah. Mana yang terdaya je kan, insya-Allah. So kita jumpa malam besok 7.45 malam, insya-Allah. Kita baca Yasin, tahlil arwah dan doa selamat atau doa penutup lah pada malam esok, insya-Allah. So itu saja. Terima kasih terima kasih His kali pertama join kuliah Ustaz. Terima kasih banyak Muhammad Tahi Yusof, Kak Sabaria, Muhammad Irwan, Acik-Acik, Kak Azian, Kamarudin, Saliza, Kak Sabaria, Nohayati, Bania Hussein. Banyak nama baru lah saya tengok kan. Abang Zainal kita, Musang King bang, bila nak hantar ke saya? Abang Zainal jauh nak mengantar daripada Singapura tu, kan. Tak apalah, kat sini pun banyak, insya-Allah. Okey, so kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.